itu persoalan yang ni. Saya nak tanya Tok Azizan. Tok Azizan dah tanya awang. Hari ni saya tanya Tok Azizan pula. Apa pandangan saya pula Azizan? Baik, kita tengok mutakhir ni begitu galak. Banyak pihak yang cuba mengambil kesempatan untuk mengeruhkan keadaan air yang sedang jernih ni. Dan matlamat dia bila dah keruh tu senang dan untuk tu. Tangguh. Jadi apa yang kita perlu belajar daripada pengalaman, kalau kita tengok parti PKR, DAP dan Amanah ni dulu, sebelum ada Amanah pun masa mereka dalam PAS, barisan alternatif itu gagal, kemudian ditubuhkan Pakatan Rakyat juga gagal, kemudian ditubuhkan satu kerajaan Pakatan Harapan juga gagal. Jadi kalau kita belajar daripada kegagalan tersebut, kita dapat satu rumusan bahawa apa yang berlaku ialah ketidakmatangan dan ketidakupayaan untuk kita mengawal suasana, mengawal nafsu masing-masing untuk tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyinggung rakan-rakan. Apatah lagi seperti mana yang Tok Mat Hassan sebut dalam live bersama saya hari itu, bahawa kita ni UMNO tidak pernah bergabung, Barisan Nasional tidak pernah bergabung dengan mana-mana pihak. Kita duduk dalam satu kerajaan yang dipanggil Kerajaan Perpaduan kerana titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Itu semua orang tahu. Jadi keadaan hari ini lebih fragile daripada barisan alternatif dari segi Pakatan Rakyat dulu. Kita lebih fragile. Jadi untuk itu betul lebih tadi rapuh tu. Lebih rapuh. Apa yang Datuk Luqman sebut tu tadi, kini kita memerlukan satu kematangan yang jauh lebih hebat untuk kita mengurus perbezaan ni. Saya rasa mungkin perlu ada Stratcom perlu lebih cakna dan lebih advance dalam hal ini. Lebih kerap bertemu. Lebih kerap bertemu untuk memastikan. Dulu zaman DN dulu kita seminggu sekali mesti ada. Betul. Jadi Stratcom yang ada ni kita minta lah kalau boleh jangan wujud pada nama, tapi mesti ada koordinasi yang lebih cantik. Kerana kita nak memasuki pilihan raya negeri di 6 negeri. Jadi kalau ini berterusan, dia akan mengundang polemik yang tidak sepatutnya. Kita nak meraih sokongan rakyat, tetapi pada masa yang sama kita perlu melayan tuntutan-tuntutan soalan-soalan yang tak perlu kita jawab ni. Itu pandangan saya. Terima kasih Tok Aizan. Ini nak tanya pula Parlimen Parang ni. Kaki sebat ni pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang. Jangan marah, sahabat. Saudara Zamir Ibrahim. Peringatan jangan maki. Jangan maki. Saya cuma nak bagi peringatan pada Khalid Samad. Tolong bukan start. Tolong tiru perangai pemimpin UMNO. Contoh pertama, iaitu ketika kes Siva Kumar. Ada tak Khalid Samad dengar pimpinan UMNO, Presiden UMNO ni Datuk Luqman sebagai pengarah komunikasi ada komen apa-apa dah tentang pimpinan DAP? Tak ada. Sebab itu dia pimpinan ataupun dalam mesyuarat YB Siva Kumar pun datang tadi. YB Siva Kumar pun saya nampak cantik datang. Kita pun layan dengan baik. Tidak pasal pula dia cantik, dia kena cantik. Datang dia cantik. Datang tengok sini. Tengok sana apa. Pegang kan. Jadi maksud dia di sini, Luqman boleh cakap Siva Kumar kita harap dia dapat berehat daripada jawatan menteri. Ini satu tindakan saya boleh. Tak setuju dengan ni. Kejap lagi saya ulang. Jadi makna kata boleh cakap begitu. Tetapi kenapa pimpinan UMNO tidak bertindak sedemikian? Sebab kita berada dalam satu keluarga. Biar pihak-pihak tertentu menyiasat ke ataupun biar Perdana Menteri sendiri, sebab dia menteri berada dalam kabinet Datuk Seri Anwar, biar diuruskan sendiri oleh barisan kabinet. Jadi kita pimpinan ataupun rakan-rakan pimpinan yang lain tak perlu campur tangan, terutama sekali urusan parti rakan dalam Pakatan Harapan ini. Kerajaan Perpaduan ini. Sekian. Datuk Tiger nak pandangan dia. Apa macam Datuk Tiger? Datuk dia orang lama ni. Sebagai bekas ketua pengarah RTM dan sebagainya. Dari segi komunikasi tu. Saya bagi pandangan tu. Saya kata manusia ni bila dia buka mulut tu, dia boleh buat orang suka atau orang benci. Kalau dia dah start buat orang benci, susah kita nak berkawan dengan dia. Itu sebabnya saya syorkan, kalau boleh kerajaan perpaduan ini jangan fikir pasal parti, jangan fikir pasal kepentingan masing-masing, fikir pasal negara. Mana pada saya semangat patriotik itu perlu ditanam supaya kita boleh jadi kuat.
supaya kita tidak boleh, tak perlu gaduh-gaduh ni. Ni benda yang kecil ni. Jadi keputusan hakim biarlah hakim buat. Engkau dah start cakap benda tu, besok orang lain balas. Ya. Maknanya dalam hidup kita ni, masyarakat Malaysia ni mesti ada adab lah. Kalau adab dah tak ada, saya ingat ikutlah, kalau nak kena pecat lah. Kan dia kata saya nak suruh pecat, tapi maksud dia biarlah beradab. Tapi hebat Datuk orang Melaka dia cakap saya ada ni selalu Melaka ni. memang saya beradab pun, saya pun kita tendang kucing pun. Kucing boleh pusing tengok kita, dia kata jangan kau ajar Apa maksud dia? Maksud dia binatang makhluk pun kita kena jaga. Di mana kita nak cari kucing macam tu? Saya nak cari satu. Ada. Saya ada bela 2-3 ekor. Tapi harga dia mahal lah sikit. Maksud dia apa? Beradab lah. So sekali lagi saya tegaskan bahawa kita perlu memikirkan macam mana nak maju ke depan. Mak rakyat dah merintih dah ni. Sebab apa? Kesan PKP belum lagi selesai. Rakyat masih lagi kita bercakaran pasal keputusan-keputusan yang kita pun tak tahu. Tak payah tak pening kepala lah. Kita fikir pasal nak majukan negara, tingkatkan patriotisme kita. Amin ya rabbal alamin. Hebat tu. Itu cara itu orang Melaka, dia bila bercakap tu dia ada dengan banyak mukadimahnya. Hairan lah. Selalu orang Melaka lebih kurang macam Zamel lah. Saya melihat dalam keadaan sekarang ni, okey, kita nak ketepikan soal. Saya sambung sikit. Nak sambung lagi Kak Lokman? Tak puas hati lagi? Saya nak sentuh Ya. Dalam zaman fitnah hari ni, Ya. sudah tak relevan bila seseorang itu ada laporan polis kepada dia, ada siasatan SPRM pada dia, terus kita nak suruh berhenti. Mampus negara. Betul. Mampus negara kalau macam ni. Ya. Sebabnya kalau katalah contohnya ada kontraktor tak puas hati, dia minta projek dengan seorang anggota pentadbiran ni, tak dapat, dia cari jalan buat fitnah. Ya. Sebab hari ni kena ingat, dia masukkan duit dalam akaun dia, contohnya dia buat baik dengan pegawai khas ke apa, dia dapat nombor akaun, dia masukkan duit. So tak pasal-pasal, ada bukti, terus buka kertas siasatan. Ya. Jadi kalau benda ni berlaku, setiap kali ada orang tak puas hati dengan mana-mana menteri yang tegas, yang tak terima sogokan dan sebagainya, dia buat je bank in, terus buat report SPRM, terus orang tu diminta untuk letak jawatan ataupun bercuti. Jadi jahanam kita punya pentadbiran negara. Jadi saya rasa kita kena ambil pendekatan selagi seseorang itu tidak bersalah di mahkamah dan belum selesai, kan? Tak perlu dia nak meletakkan jawatan macam YB sebab kumah baru dipanggil. Ya. Belum lagi kena dakwa. Kan? Apa sebab dia nak kena meletakkan jawatan dia? Ini pendirian saya lah. Okey Dok. Saya nak beralih sikit tu. Ini raya ni tu, musim raya ni tu, saya laporan yang saya terima tu, barang mahal sana sini tu. Rakyat masih lagi terkesan tu. Saya selalu mengatakan kalau barang tu mahal macam mana pun, seandainya dalam poket rakyat tu penuh, tak ada masalah tu. Betul. Ya, jadi kalau harga daging tu RM50 ke RM1 pun, kalau poket ada RM1,000, RM2,000, RM10,000, murah. Tapi kalau dalam poket rakyat cuma ada tinggal lagi dalam RM50, harga daging RM45, mahal lah. Apa komen Datuk Lokman? Saya setujulah saya setuju dengan keadaan yang digambarkan. Ya. Kan? Saya nak beritahu bahawa kesan daripada pertukaran kerajaan tahun 2018. Kan? Ianya amat dahsyat. Betul. Negara digambarkan seolah-olah jatuh miskin dengan tiba-tiba. Sedangkan bila Datuk Seri Najib tinggalkan kerajaan, kita punya Reserve Bank negara ada lebih 35 bilion. 35 boleh tanggung import tertangguh sekitar 7 ke 8 bulan. Ya, saudara Datuk Lokman berautoriti bercakap sebab beliau merupakan antara pegawai di Kementerian Kewangan. Saya pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Sebab itu saya nak lontarkan persoalan ini. Sila Dok. Kita punya kadar hutang negara pun kalau tahun 2017 686.8 bilion. Maknanya hutang kita tu pada ketika itu sangat sihat. Lebih kurang 50.4%, 50.8%. Dan
suku pertama tahun 2018 sebelum kita kalah tu, Ya. hutang negara kita berbanding KDNK dah tinggal 48%. Sama juga bursa saham Kuala Lumpur paling tinggi dalam sejarah 1896 mata. Kita punya mata wang tahun 2017 straight naik Ya. bullish. Ringgit mengukuh. Ringgit mengukuh Ya. Kita tinggalkan 3.85 So semua dalam keadaan baik. Ya. Tiba-tiba kita bagi orang-orang yang tak bertanggungjawab macam Mahathir. Bukan kita macam bagi, Muhyiddin. rakyat bagi. Ya. Dan lepas tu tebuk atap pula. Ya, berlaku. Ini sedikit sebanyak kita kena terima hakikat lah. Ianya telah menjahanamkan ekonomi negara. Hutang kita daripada 686 sehingga sekarang ni sudah mencecah 1.5 trilion. Trilion bukan Trilion. Triliun. Itu lebih daripada 2 kali ganda. Ya. Sedangkan BN Perintah 61 tahun, hutang kita baru 686 bilion. Jadi keadaan memang tak sama macam dulu. Ya. Kalau dulu kita lihat kuasa membeli rakyat, bagus, sangat bagus. Tetapi disebabkan pertukaran kerajaan, disebabkan ketidakstabilan, dan ditambah yang paling dahsyat yang ramai orang lupa. Saya paling kecewa ni bila orang yang marah dia tak dibenarkan keluar pergi cari kerja kerana PKP setengah masak. Kenapa tak charging kerana PKP setengah masak. Dia tak boleh sajikan makanan kepada anak isteri. Kan? Banyak benda yang memberi kesan sehingga kan mereka terpaksa pinjam along, harap duit KWSP keluar, dapat duit KWSP tu dimodalkan, kemudian tutup balik. Sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup.